Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Januari bersama saya Nazira Syariat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Izzat. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. Bosman sempat tunai umrah sebelum dituduh. Juga guna personaliti agama tipu sindiket pelaburan. Seorang bekas posmen dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Batu Pahat hari ini atas pertuduhan membunuh seorang ibu tunggal Mila Syarmilah Samsusah atau Bella bulan lepas. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan tertuduh Muhammad Haikal Mahfuz 25 tahun yang hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nur Rasidah A. Rahman. Mengikut kertas pertuduhan, lelaki berkenaan didakwa membunuh Bella 32 tahun. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu antara jam 11 malam pada 14 Disember tahun lalu hingga jam 5.30 pagi hari berikutnya. Kesalahan itu didakwa dilakukan di antara Jalan Kelapa Bali Taman Soga hingga ke sebuah rumah terbiar di lorong Imam Jailani, Jalan Besar Tongkang Pecah di Batu Pahat. Pertuduhan dibacakan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Siti Khalijah Khalid dan tertuduh pula diwakili Pegom Syahril Anwar. Mahkamah kemudiannya menetapkan 19 Februari depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen dan laporan bedah siasat. Tiada jaminan dibenarkan terhadap tertuduh sementara menunggu tarikh sebutan. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin berkata cemburu dipercayai menjadi motif pembunuhan Bella. Katanya hasil siasatan punca kematian ibu tunggal itu adalah retakan di kepala dipercayai akibat hentakan objek. Di pembunuhan Bella ini adalah motif daripada mungkin cemburu sakit hati dia. Macam saya cakap sebelum ni di KL, kes-kes bunuh ini dia mesti mempunyai motif. Daripada motif tersebutlah kita akan memulakan di situlah kita dapat bayangan siasatan kita ke dalam motif. Jadi inilah motif yang kita dapat tahu. Tan Sri Razarudin dalam pada itu menafikan pihak polis memberi keistimewaan kepada suspek utama yang diberi jaminan untuk mengerjakan ibadah umrah. Beliau menegaskan suspek utama ditahan kali pertama di bawah Seksyen 364 iaitu atas kesalahan menculik. Namun selepas siasatan lanjut dan menemui bukti keterangan baru, kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Oh tidak, dia macam ni. Siasatan pertama kita adalah di bawah Seksyen 364 melarikan orang. Tetapi apabila keterangan-keterangan tidak mencukupi, kita bagi jamin. Kita bebaskan, kita bagi jamin. Bagi jamin dulu. Dan siasatan itu macam saya cakap lah, kita tidak akan berpuas hati dengan apa siasatan yang kita lakukan, dan kita akan teruskan siasatan atas usaha PJRM Johor, khususnya di Polis Batu Pahat. Kita telah menyupai bukti-bukti yang baru. Bukti-bukti, keterangan-keterangan yang membolehkan kita menangkap, dan siasatan seterusnya adalah di bawah Seksyen 302. Itu saja. Bukan kata kita bebas pasal kita nak bagi dia peluang untuk dia pergi umrah, tidak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Johor dan Timbalan Ketua Polis Johor serta Majlis Persaraan Ketua Polis Johor Datuk Kamaruzaman Mahmat di Ibu Pejabat Kontingen Johor, Johor Bahru. Sementara itu, anak Bella sering mengadu ibunya sering dipukul suspek yang dipanggil uncle. Kakak Bella Nurisham Samsusah mendedahkan adiknya baru menjalinkan hubungan dengan suspek dalam tempoh 7 bulan. Dia masih tanya mana mami. Lepas tu saya cakap uncle dulu selalu pukul mami tak? Uncle dulu selalu marah-marah mami. Dia tanya kenapa mami keluar kat TV. Mami keluar dengan uncle. Lepas tu uncle dah kena tangkap.
Lepas tu dia cakap, Umi kenapa Mami tak balik? Mami dah pergi cakap, Umi, bagi saya Umi tahu. Umi dah pergi cakap dengan polis belum? Uncle pukul Mami. Dulu Mami selalu, dia cakap Uncle selalu pukul Mami. Dia cakap macam itu dengan saya. Dulu anak-anak tu apa tak? Dengan Uncle? Bella. Uncle dengan lelaki. Kenal, diorang pernah keluar bersama dan diorang selalu menjerit, marah-marah bersama. Kalau marah pun memang sampai anak saya buat macam ni. Tolong Uncle jangan pukul Mami. Sampai dia cerita kat kami. Beliau berkata demikian ketika ditemui di luar perkarangan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultan Ismail, HSI Johor Bahru. Jelas Nuri Syam, adiknya itu mahu berpindah dan tinggal dengannya di Johor Bahru, namun hasrat itu tidak kesampaian. Walaupun pengakhiran Bella disifatkan tragis, namun keluarganya masih bersyukur mayat Bella dapat ditemui. Nuri Syam bersama ibu, bapa dan ahli keluarga hadir untuk menuntut jenazah Bella selepas pengesahan DNA mendapati rangka yang dijumpai pada Jumaat lepas milik wanita itu. Katanya pihak keluarga akan memberi penjagaan kepada kedua anak Bella berusia 5 dan 2 tahun selepas ini. Pihaknya juga memohon agar tidak timbul lagi sebarang spekulasi berhubung kematian Bella. Baik, sementara itu, jenazah Bella selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Bahang Jaya Batu Pahat kira-kira jam 6 petang tadi. Lebih 200 orang hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Datuk Bentara berhampiran dengan kampung halamannya. Suasana sayu menyelubungi di tanah perkuburan dengan kehadiran ahli keluarga termasuk 2 anak Bella yang berusia 2 dan 5 tahun. Sebelum ini, Mila Sharmilah Samsusah dilaporkan hilang dan gagal dikesan sejak 14 Disember lalu selepas keluar daripada rumah untuk ke kedai Dobi. 2 laporan polis dibuat ahli keluarga berhubung kehilangan wanita itu pada 16 dan 18 Disember. Manakala pada 19 Januari tahun ini, penemuan rangka manusia termasuk tengkorak dalam sebuah rumah terbengkalai di Kampung Batu Tujuh, Tongkang Pecah, Batu Pahat dijangka dapat merungkai misteri kehilangan Bella. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Polis Ismail Dollah kemudiannya mengesahkan rangka itu milik Bella selepas ujian DNA rangka itu sepadan dengan sampel daripada ibu dan kakaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Pilah atas tuduhan melempar helaian dan cebisan Al-Quran di tepi jalan di Felda Palung 6 Jempol, Negeri Sembilan minggu lalu. Tertuduh Muhammad Ruzaini Smart Sin, 37 tahun yang sebelum itu mengaku bersalah, bagaimanapun menukar pengakuan kepada tidak bersalah selepas memberitahu tidak faham pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate Saiful Sayuti selain turut mempersoalkan ketiadaan pegawai penyiasat kes itu di mahkamah. Mengikut pertuduhan, Muhammad Ruzainis didakwa telah melemparkan helaian dan cebisan Al-Quran dengan mengetahui mana-mana orang mungkin menyifatkan itu sebagai mencemarkan dan suatu keaiban kepada agama. Perbuatan itu didakwa dilakukan di tepi jalan Pasar Khairat Kematian Felda Palung 6 Jempol pada 20 Januari lalu kira-kira jam 11.30 pagi. Berikutan itu, dia dituduh di bawah Seksyen 295 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau dengan denda atau kedua-duanya. Mahkamah kemudian menetapkan jaminan RM7,000 dengan seorang penjamin warga tempatan. Sebutan semula kes pada 26 Februari ini. Media sebelum ini melaporkan penahanan suspek susulan 3 laporan polis diterima berhubung kejadian tersebut. Muhammad Ruzainis telah ditahan
bersama senaskah Al-Quran dan hasil siasatan awal mendapati dia mengaku terlibat dalam perbuatan terbabit. Ujian saringan air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis metafetamin dan turut mempunyai 2 rekod kesalahan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya dan 1 rekod di bawah Seksyen 427 Kanun Kesiksaan. Sementara itu, di Kelantan, polis sedang memburu suspek yang melepaskan tembakan ke arah kenderaan polis yang mengejarnya. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata sebelum kejadian, polis menerima panggilan orang awam bahawa rumahnya dipecah masuk jam 3.20 pagi sebelum pihak berkuasa terserempak dengan sebuah kereta jenis Pro 2 Viva dalam keadaan mencurigakan. Dan telah berlaku kejar-mengejar. Bermula daripada Kaltek Panji, kejar-mengejar ini sehingga ke sekolah kebangsaan Demik, di mana satu das tembakan telah dilepaskan daripada kereta suspek ke arah MPV. Dan kita juga telah mengarahkan pasukan-pasukan lain untuk backup dan kita terus mengesan sehingga jam 3 pagi, 4:05 pagi untuk mengesan, dan kita telah berjaya mengesan kenderaan ini di kawasan Desa Rahmat. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan hari ini. Tambahnya, tembakan dilepaskan penumpang hadapan kenderaan yang dinaiki suspek telah mengenai cermin hadapan sebelah kanan MPV polis jenis Proton Private itu. Bagaimanapun, 2 anggota polis yang berada dalam kenderaan itu tidak mengalami sebarang kecederaan. Mengulas lanjut, Muhammad Zaki berkata pihaknya sudah mengenal pasti identiti suspek dan percaya suspek tinggal di sebuah bilik yang dijadikan inap desa di Taman Desa Rahmat, Kubang Kerian. Polis juga percaya suspek terlibat dalam kes-kes pecah rumah yang dilaporkan sebelum ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan Seksyen 39-A Akta Senjata Api 1960. Menggunakan personaliti agama popular antara taktik yang digunakan sindiket pelaburan tidak wujud untuk menipu mangsa. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Datuk Ramli Muhammad Yusof berkata, sindiket tersebut memperdaya mangsa melalui pelaburan yang diiklankan secara dalam talian. Ya, betul-betul. Itu satu. Kadang-kadang menggunakan personaliti agama yang banyaknya, yang nak menunjukkan syariah, patuh syariah. Orang kita ni agak concern dengan halal haram dan sebagainya. So dengan memaparkan personaliti agama ini, mereka dapat meyakinkan orang ramai. Sedangkan kebanyakan kes personaliti agama ini pun tidak tahu yang gambar dan juga nama mereka digunakan. Menurut Datuk Seri Ramli, dari November tahun lalu sehingga awal tahun ini, lebih 18 juta ringgit kerugian melibatkan mangsa di Perak dan Selangor. Katanya untuk kes di Perak, seorang pengusaha kilang kerugian lebih 6.2 juta ringgit selepas terpedaya dengan pelaburan dalam talian yang memaparkan gambar individu terkemuka. Jelas beliau, sindiket terbabit menggunakan 11 akaun syarikat berbeza dan mangsa menyedari ditipu 2 hari lalu selepas langsung tidak menerima keuntungan daripada pelaburan yang dibuatnya. Tambah Datuk Seri Ramli, bagi kes kedua di Perak, 55 mangsa nyaris terpedaya dengan pelaburan bernama Deluxe Crypto Trading yang mengaburi bakal pelabur dengan kereta mewah. Katanya sindiket terbabit menggunakan kereta mewah yang disewa bagi menunjukkan gaya hidup mewah untuk menarik mangsa melabur. Bertempat di sebuah hotel di Ipoh, sindiket itu mengadakan seminar pelaburan dan mangsa yang hadir digula-gulakan dengan pendaftaran dan makanan percuma serta cabutan bertuah. Datuk Seri Ramli berkata 55 mangsa tersebut bagaimanapun berjaya dibantu selepas pasukan siasatan jenayah komersial JSJK Perak menahan 11 ahli sindiket yang terlibat. Sementara itu, bagi kes di Selangor, seorang mangsa yang melabur dalam pelaburan mata wang kripto kerugian 12 juta ringgit akibat terpengaruh dengan pelaburan terbabit. Hormati pandangan dan fatwa mufti.
Satu jawatan kuasa teknikal bagi meneliti isu melibatkan keselamatan serta jenayah dalam talian di negara ini akan diwujudkan. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata jawatan kuasa yang telah dipersetujui Jemaah Menteri itu akan dianggotai Kementerian Komunikasi, Kementerian Digital dan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Beliau berkata penubuhan jawatan kuasa itu berpandukan maklum balas yang diterima Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM berkaitan isu keselamatan termasuk kegiatan seperti penjualan dadah, perjudian dan penyebaran bahan terlarang melalui pelbagai platform media sosial. Seperti yang kita semua sedia maklum, baru-baru ini ada seorang individu yang ditahan kerana antara lain mengedar video lucah dengan niat untuk mendapatkan bayaran subscribers melalui aplikasi Telegram. Jadi kita lihat terdapat kelompongan dalam pelbagai platform media sosial sekarang di mana berlaku pelbagai jenis jenayah. Fahmi berkata demikian pada sidang media di kementeriannya di Putrajaya. Jelas Fahmi, jawatan kuasa itu juga akan meneliti undang-undang negara lain bagi menilai aspek bersesuaian dengan Malaysia, terutama terkait dengan kanak-kanak dalam penggunaan media sosial dan melayari internet. Baik, Mufti Kedah Datuk Syekh Fazil Awang menyeru seluruh masyarakat Islam supaya menghormati pandangan dan fatwa yang dikeluarkan oleh institusi mufti. Beliau berkata Jabatan Mufti merupakan institusi yang tertinggi bagi negeri-negeri di negara ini dengan golongan mufti adalah daripada kalangan ilmuwan yang mempunyai pengetahuan mendalam. Institusi mufti adalah merupakan sebagai institusi yang tertinggi bagi negeri-negeri yang ada di Malaysia kita ini. Sebab itu fatwa-fatwa dan pandangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti, mana-mana Jabatan Mufti perlulah masyarakat menghormati. Dan sebab kalau kita tengok dari segi struktur juga, organisasi Jabatan Mufti negeri-negeri berada di bawah Dewan Mahkamah Konsultan. Jadi Sehubungan itu, beliau menyeru masyarakat agar menghormati institusi mufti serta pandangan dan fatwa yang dikeluarkan. Beliau berkata demikian selepas menerima replika cek zakat perniagaan berjumlah 3.79 juta ringgit dari 14 syarikat korporat di Menara Zakat. Fenomena kempen solat subuh macam Jumaat diharap dapat diteruskan dan bukan sekadar menjadi trend semasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, ahli jawatan kuasa masjid perlu membuka seluas-luasnya ruang dan peluang kepada generasi muda bagi memberikan pandangan dan idea untuk memastikan penyertaan berterusan mereka dalam mengimarahkan masjid. Kita nak pastikan ianya berterusan. Dia bukan just one off saja. Mana buat betul selesai macam tu. Jadi saya mengharapkan dengan fenomena anak-anak muda yang hadir begitu ramai dalam program Jom Solat Subuh seperti Solat Jumaat ini akan disambut oleh semua masjid. Sebab tu adalah saya sebutkan bagaimana masjid-masjid perlu membuka ruang dan peluang yang seluas-luasnya kepada anak-anak muda untuk memberikan idea dan pandangan-pandangan di kalangan belia tadi bagaimana cara nak menarik minat anak-anak muda tu untuk hadir ke masjid. Menurutnya lagi, buat masa ini beliau telah berbincang dengan pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi agar masjid-masjid di bawah kelolaan Jawi mengambil langkah yang sepatutnya bagi menyokong kempen ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Ilmu Madani Anjuran Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar yang bertemakan Madani Memacu Kemajuan Ekonomi Ummah di Masjid Mahmudiyah Putrajaya malam semalam.
Kewujudan Bank Idea yang dilancarkan Pejabat Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama minggu lalu menerima maklum balas serta cadangan memberangsangkan. Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata pandangan yang dikemukakan itu akan dinilai dan diperhalusi bagi memperkasa pengurusan dan pentadbiran hal ehwal Islam di negara ini. Alhamdulillah kami telah menerima begitu banyak idea-idea dan sekarang ini dalam peringkat menyaring dan melihat bagaimanakah idea yang praktikal, yang paling sesuai dan efisien untuk kita laksanakan. Tambah beliau, Bank Idea ini diwujudkan bagi memberi ruang kepada masyarakat, pemegang taruh dan semua pihak yang ingin bersama kerajaan dalam menyumbang idea demi kepentingan dan kemaslahatan umat Islam. Beliau ditemui media selepas menyampaikan watikah pelantikan jawatankuasa NGO, Majlis Amal Islami Malaysia, MAIM, Nadwah Ulama dan Ilmuwan Yadim, NUIM dan Majlis Wanita Islam Malaysia Yadim, MAWIM di Putrajaya siang tadi. Dalam majlis ini, kira-kira 55 orang ahli jawatankuasa dari ketiga-tiga NGO menerima sijil watikah pelantikan bagi tahun 2024. Han Yunis teruk dibantai keluar arahan evakuasi. Alhamdulillah, masih bersama Berita Al-Hijrah. Kita beralih ke perkembangan konflik di Gaza. Susulan kematian lebih 20 tentera Israel dalam serangan pejuang Palestin selasa lepas, Zionis terus melancarkan serangan bertalu-talu ke atas bandar Han Yunis. Pejabat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Koordinasi Hal Ehwal Kemanusiaan OCHA melaporkan tentera rejim Zionis malam turut mengeluarkan arahan evakuasi terhadap kawasan Han Yunis yang didakwa telah dikepung. Kawasan yang diberi arahan evakuasi terkini itu menempatkan 500,000 penduduk yang telah kehilangan tempat tinggal selain Hospital Nasir dan Hospital Al-Amal. Serangan skuad pejuang Palestin yang mengorbankan 24 tentera Israel mencetuskan kemarahan Benjamin Netanyahu dan berikrar untuk berjuang habis-habisan. Bulan Sabit Merah Palestin berkata tentera Israel telah menyerang ibu pejabatnya di Khan Yunis sehingga mengakibatkan kecederaan dalam kalangan penduduk yang berlindung di premis terbabit. Kereta kebalan Israel didapur menembak tingkat atas bangunan pembedahan khusus dan bangunan kecemasan Hospital Nasir. Sementara itu, Program Makanan Sedunia WFP memberi amaran bahawa keadaan di Gaza semakin buruk dan membimbangkan di mana lebih 500,000 penduduk di Gaza sedang berdepan malapetaka dengan risiko kebuluran terus meningkat setiap hari. Dalam pada itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Antonio Guterres berkata kemusnahan di Gaza adalah pada skala yang tidak pernah berlaku dalam sejarah. Antonio Guterres menyifatkan situasi kemanusiaan di Gaza ketika ini amat mengerikan dengan 1.5 juta bersesak di wilayah Rafah. Menurutnya, setiap rakyat di wilayah itu kelaparan, 1/4 daripada penduduknya bergelut dengan bekalan makanan. Lebih menyayat hati, sistem kesihatan lumpuh dan menyebabkan penyakit berjangkit merebak dengan meluas. Jelasnya, rakyat Gaza bukan hanya menghadapi risiko dibunuh dan cedera, mereka juga boleh dijangkiti penyakit berjangkit seperti hepatitis A, disentri dan kolera. Tegasnya, lebih banyak lintasan ke Gaza diperlukan bagi mengurangkan kesesakan dan mengelakkan bantuan tersekat. Baik, 6 maut manakala 14 lagi mangsa cedera selepas sebuah truk membawa muatan gas berlanggar dengan sebuah kereta. Insiden itu turut mencetuskan letupan besar di ibu negara Mongolia hari ini. Insiden itu berlaku pada awal pagi tadi di daerah Ulan Bator membabitkan truk yang membawa 60 tan gas asli cecair LNG. 3 anggota dilapor antara 6 maut dalam tragedi berkenaan. Tambah beliau, 14 mangsa cedera termasuk seorang kanak-kanak yang mengalami keracunan selain 3 bayi turut dirawat. Hasil siasatan awal mendapati truk itu melanggar sebuah kereta ketika membelok di sebuah persimpangan jalan mengakibatkan berlaku kebocoran gas diikuti letupan besar. Letupan itu turut menyebabkan tingkap di blok Pangsapuri dan sekolah yang terletak berdekatan pecah manakala beberapa kenderaan yang diparkir juga musnah. Kira-kira 80 penghuni sebuah blok Pangsapuri berhampiran lokasi kejadian terpaksa dipindahkan sementara
berikutan insiden itu. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.